Baiklah, kalau kita belikan alat, beri kepada dia, dan dia boleh tapi air di rumah dia hak kurang molek, sama juga. Kira-kira ada kena-mengena dengan air lah juga. Sebab apa? Kalau tidak tak boleh minum. Kalau tidak jadi gatal kau misalnya buat mandi, baju pun basuh pun sepatut basuh. Dengan sebab ada saat ni penapis tadi boleh guna dengan balik, dengan baik. Termasuk jugalah. Termasuk juga kepada negeri hak sepuluh kita. Benda lagu tu pula hak kena mengena dengan air lah. Hak kena mengena dengan air. Lepas pada tu tengok pula tempat mana. Tengok pula kita tu fikir tu untuk buat kebajikan. Masjid kau kita pergi letak bekas air. Katakanlah kalau zaman sekarang pasal banyak kemudahan-kemudahannya macam-macam. Untuk penyejuk air tu. Untuk penyejuk air tu macam-macam lah. Namanya water cooler lah, apa-apa. Kita beli letak di masjid misalnya, terutama di musim-musim panas ni. Tak orang mari belakang, orang mari masjid ni umumnya untuk maya. Suka-suka dia naik niat iktikaf atas masjid, tak ada apa-apa pun, nak buat ilah penat pun. Kalau dia reti dia boleh minum air, tak payah beli air dah. Katakanlah berapa banyak tu pahala tu situ. Tapi kalau kita pergi buat tempat orang duk galak, duk suka, duk buat maksiat, boleh dosa. Tapi buat tempat lagu tu sebab menyendaikan orang tu. Tapi kalau tempat kebajikan, tempat memang untuk agama, hak tu molek benar. Misalnya di masjid ataupun tempat-tempat lain lagi yang ada kaitan dengan agama, situ kita sediakan kemudahan tadi. Orang pergi pakai pecek minum air situ. Tak sedia gelas pun tak apa, pada tapak tangan. Hak mari-mari jauh-jauh, hak susah-susah, hak mari jauh pada hak lagu tu. Air juga, air lah. Tak payah buat telaga. Pasal hak tu saja. Tu pun termasuk belakang lah, luah lah. Maksud saqiyil ma' ni luah. Tapi kalau kita tengok itu tidak nafi dari segi kelebihan dia, pahala dia tu tak nafi. Kalau kita tengok sanad ni tidak sahih. Ni hadis ni, 2-3 hadis ni tidak sahih. Walaupun tidak sahih, tidak menafikan kelebihan dia tu. Hak tu jelas dah. Dalam hadis-hadis lain berapa banyak lagi hak sahih. Dalam Quran, dalam hadis, hak ni benda keperluan asas. Tidak dinafi dah hak tu. Walaupun kita kata hadis ni dhaif. Dhaifnya sebab apa? Kok mana? Sebab tidak bersambung sanad dia. Situlah benda. Kita mengaji hadis ni bahas dari segi hadis. Dari segi benda tu molek tetap molek tu. Dari segi sanad dia. Dan semua kandungan dia ni kalau perhati ada benda. Jadi sebab itulah kena kaji juga sanad dia tu. Tak boleh kira ambil isi dia saja, tak boleh. Tapi secara umumnya memang hak ni tentu boleh. Banyak lagi riwayat lain yang sahih. Boleh pakai waktu tu. Cumanya dari segi sanad. Dari segi sanad kalau kita tengok Sa'id mana? Sa'id bin Musayyab. Dia kata anna Sa'dan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad pergi berjumpa dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kata Sa'ad cerita kepada saya. Tak. Kita kata gitu. Jadi kita tak boleh kata bapa dah dia tak ada dengan Sa'ad, lepas tu dia riwayat daripada Sa'ad. Dia kena faham cara kitab tu tidak serupa. Ni dia kata Sa'ad dia riwayat cerita ni tidak semestinya dengar diri, melalui orang lain pun boleh. Tu kalau kita tengok riwayat yang kedua, dia Qatadah tadi, dalam riwayat yang pertama tu Qatadah ambil daripada Sa'id saja. Sini Qatadah ambil daripada Sa'id bin Musayyab dan Hasan. Mereka berdua dia ambil daripada Sa'ad bin Ubadah. Tadi sebut Sa'ad saja, ni Sa'ad bin Ubadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni riwayat itu secara an'anah. Secara an'anah. Bila riwayat itu secara an'anah, kita tak boleh kata bapa dia riwayat juga daripada Sa'ad. Ya, dia tak dengar. Riwayat secara an'anah tidak berarti
semestinya dia dengar daripada orang tu. Dia ambil daripada orang lain pun boleh. Dia gunakan an itu isyarat tu dah lah tu. Sebab tu dia kena, kalau orang tak mengaji dia boleh jadi keliru. Dan dia tak, dia ambil mana? Dia kata dia tak faham istilah tu. An tu saja tu sudah memberi arti. Boleh jadi dia ambil daripada orang tu secara langsung, boleh jadi tidak. Bahkan banyak, dalam banyak hal, kalau riwayat dengan an, orang panggil riwayat an anah. Banyak keadaannya dia tidak bersambung sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada Abi Ishaq an rajulin an Sa'd bin Ubadah. An rajulin, ni satu orang. Orang yang tidak diketahui siapa dia, majhul. Kalau kita katakan rajul ini Sa'id bin Musayyab, kau tadi juga. Cuma dibawa daripada Sa'id itu tidak Qatadah, tapi Abi Ishaq. Tetapi riwayat itu selain daripada rajul yang tidak disebut, tak jelas tu ke mana-mana pun. Kalau kita kata Sa'id, kalau kita tidak kata Sa'id, orang lain siapa? Majhul lah, pun jadi dhaif juga. Kalau kita kata Sa'id, pun tak ada juga Sa'id itu dengan Sa'ad, tak ada. Daripada Sa'ad bin Ubadah. Di sini juga dengan an. Kita tidak boleh menyalahkan Imam Abu Dawud ke, tidak boleh menyalahkan Sa'id ke. Apa dia kata ambil daripada Sa'ad? Sebab kita tak boleh menyalahkan, sebab itu riwayat secara an-anah. Riwayat secara an-anah faham selalu dah kalau orang ngaji. Ni di sini kita tengok dalam kitab kita ni pun ada 229 tengah tu. Wa fi zahiri sanadil hadis al-inqita', kata dia. Zahir sanad hadis ini terputus, kata dia. Sebab apa? Sa'ad bin Ubadah mati di Syam pada tahun ke-11, antara 11 hingga 16. Kalau ada khilaf pun 11 hingga 16 Hijrah. Sa'id bin Musayyab dilahirkan 2 tahun berlalu daripada khilafah Umar. Mana tahun yang kedua daripada khilafah Umar. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah tu duduk di Syam. Fala yumkinu riwayat anhu, dia tak boleh riwayat daripada dia. Adapun Hasan Basri, kata Ibnu Sa'ad, dia dilahirkan 2 tahun di hujung zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Hafiz dalam Tahdzibut Tahdzib, Hafiz Ibnu Hajar kata, dia ni rawa an Ubay bin Ka'ab wa Sa'd bin Ubadah wa Umar ibn al-Khattab walam yudrikhum. Dia tak ada jumpa, tapi dia ada riwayat. Dengan sebab itu kedua-dua ni, kalau kita kata riwayat yang kedua, ada Sa'id bin Musayyab dan Hasan. Hasan tu Hasan Basri. Kalau dalam kitab hadis ni, kalau dia kata Al-Hasan saja tu, maksudnya Hasan Basri. Tak ada jumpa dengan Sa'ad bin Ubadah. Kalau hak dalam yang pertama Sa'id bin Musayyab, hak yang kedua, hak yang ketiga rajul itu majhul. Kalau kita kata Sa'id bin Musayyab, sebab tak adil juga, tak boleh juga. Putus. Bila putus, dia jadi dhaif. Tak boleh pergi. Tapi apakah kandungan dia tu tidak betul? Riwayat yang pertama terutamanya, apakah sedekah hak paling engkau kenal? Saat tanya Nabi, dia kata air. Hak tu betul, hak tu molek, boleh pakai. Seseorang ulama, dia kata, ulama hadis, dia kata hadis ni dhaif bukan bermakna isi dia tu, matan dia tu dhaif dalam semua keadaan. Boleh jadi maksud dhaif tu sanad tu. Ni sanad ni, tapi dari segi benda tu tetap betul, tetap benar. Tetap benar. Itu yang pertama. Tetapi ada perkara yang kedua, iaitu dalam hadis yang ketiga. Cuba perhati. Sa'ad bin Ubadah kata, wahai Rasulullah, mak Sa'ad mati dah, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW kata air. Lebih kurang tadi juga, tapi air tu tapi bentuk soalan tu lagu lain. Tadi soalan ni dicerita gitu. Lepas tu perawi pun kata Sa'ad pun galilah telaga. Dia gali sendiri, kau dia upah dia gali, kau tak caralah tu. Dan dia kata ini